Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 129. So pada subuh ni insya-Allah kita sambung bermula ayat 130 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Yang bermaksud, dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan cukupkan keperluan masing-masing dari limpah kurnianya. Dan ingatlah, Allah Ta'ala maha luas limpah kurnianya dan maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan wa iyatafarraqa, ay idza waqa'atil firqah bainar rajuli wa imra'atihi, apabila mesti berlaku perceraian atau perpisahan antara suami dengan isteri. Agama Islam agama yang sangat rasional dan agama yang sangat realistik. Berbeza dengan agama yang lain yang tidak membolehkan berpisah atau bercerai. Islam sebagaimana ada syariat nikah dan ada juga syariat talak ataupun perceraian. Hakikatnya Islam menggalakkan supaya tidak bercerai. Tetapi oleh kerana keadaan-keadaan tertentu yang tidak memungkinkan kedua-duanya boleh hidup dalam harmoni, boleh hidup bersama, maka Islam membuka ruang untuk berpisah. Ya, maka Allah mengatakan pada ayat ni, wa iyatafarraqa, ay idza ta'azzara al-ittifaq, ya, fa innahu la ba'sal firaq. Kalau sudah bersepakat, maka tidak mengapa mereka untuk berpisah. Proses berpisah dalam Islam sendiri imma bitalaqin, ada kalanya dengan cara talak, iaitulah suami menjatuhkan talak kepada isteri dia, au fasakhin, atau dengan proses fasakh, mereka dipisah, suami isteri itu dipisahkan oleh kerana ada sebab-sebab tertentu sebagaimana dibahaskan dalam ilmu fiqh, ya, au khulu'in, atau kerana khulu' ataupun disebut dengan tebus talak, yang ini dilakukan oleh isteri kepada suami dia. Intinya apabila mereka bercerai, sama ada proses dengan talak ataupun proses dengan fasakh ataupun proses dengan khulu' tadi ataupun tebus talak itu, Allah Ta'ala memberikan satu jaminan, yughnillahu kullam min sa'atih. Allah Ta'ala akan cukupkan mereka berdua dari limpah kurnia Allah Ta'ala. Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni satu ayat yang sangat penting untuk didengari mereka yang terpaksa untuk berpisah, sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Banyak orang tidak berani mengambil keputusan untuk berpisah
walaupun ia hidup dizalimi oleh pasangan dia kerana bimbang kehidupan dia kalau dia diceraikan. Ada orang begitu risau, dia tak ada skill untuk bekerja, untuk menyara hidup dia seandainya dia bercerai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu khabar gembira, yughnillahu kullam min sa'atih. Seandainya berlaku perpisahan, perceraian antara suami isteri, Allah Ta'ala berjanji akan mencukupkan keperluan masing-masing dari limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebahagian ulama tafsir mentafsirkan, Allah Ta'ala akan beri seorang suami misalkan, dia tak payah risau oleh kerana berpisah dengan isteri dia. Kerana Allah Ta'ala maha luas limpah kurnianya. Allah Ta'ala boleh bagi dia isteri yang lebih baik daripada isteri dia sebelum. Begitu juga sebaliknya. Seorang isteri yang diceraikan oleh suami dia, dia juga tidak perlu terlampau risau dalam menyikapi itu kerana Allah Ta'ala maha luas limpah kurnianya. Allah Ta'ala boleh bagi dia suami yang lebih baik daripada suami dia sebelum. Ya, atau ini dalam bab rezeki. Mungkin selama ini seorang isteri dibiayai, ditanggung oleh suami dia, makan, minum, pakaian dia, tempat tinggal dia, kenderaan dia, semua ditanggung oleh suami. So sekarang mungkin dia ditalak, diceraikan oleh suami dia. Dia tidak perlu berputus asa. Engkau ada Allah Subhanahu wa taala yang maha luas limpah kurnianya. Allah berjanji yughnillahu kullam min sa'atih. Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan-keperluan dia. Ya, maka ada ungkapan para ulama, ya, yang mengatakan la tash'ur bid-dhaiq walau faqadta anfusal asya' al-ghaliyah fi hayatik. Jangan engkau rasa sempit sangat dunia ini oleh kerana engkau kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Ya, mungkin pasangan bagi sebahagian orang itulah paling berharga dalam hidup dia. Kerana dia menumpukan hidup dia kepada pasangan dia. Ya. Faqad ya'khudul faqda yadaka ila sa'atih. Ya. Kadang-kadang, ya, kita kehilangan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala nak memberikan keluasan rahmat dan kurnianya kepada kita. Ya. Bahkan disebutkan la taqrah al-firaq. Ya. La taqrahil firaqa daiman. Jangan engkau benci perpisahan selama-lamanya. Maksudnya, kita tidak mesti membenci semua perpisahan. Kita tidak mesti marah dengan semua perpisahan. Kenapa? Faqad yakunul firaq bawabatal ghina. Kerana kadang-kadang perpisahan itu dah yang menjadi pintu kepada kekayaan atau serba kecukupan. Pada ayat ini Allah mengatakan, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Ya, jika mereka berdua berpisah. Ini syarat dia. Jawab dia apa? Yughnillahu kullam min sa'atih. Allah akan cukupkan, Allah akan kayakan mereka. Ya, ternyata perpisahan itu tidak selalunya buruk. Ada kalanya perpisahan itulah pembuka pintu limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada orang. Ya, walaupun tidak digalakkan kita untuk berpisah dengan mudah, ya, atau dengan alasan-alasan yang remeh-temeh, tak boleh. Maka ada dalam riwayat dikatakan abghadul halali ilallah, perkara yang paling Allah benci
walaupun halal, ialah at-talaq, talak, ya. Talak itu dibolehkan dalam agama, tetapi ia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ada alasan-alasan yang syar'i. Contoh, seorang suami sudah tidak dapat menjalankan tanggungjawab dia, ataupun seorang isteri dia sudah tidak menjadi isteri yang taat kepada suami dia, maka daripada konflik berkepanjangan, perpisahan, perceraian adalah jalan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hujung ayat ni Allah Taala mengatakan, wa kana Allahu wasi'an hakima, dan ingatlah Allah Taala maha luas limpah kurnianya lagi maha bijaksana, ya. Tak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupkan keperluan orang yang bercerai, untuk memberikan ganti pasangan yang terbaik kepada mereka, untuk melimpahkan harta benda rezeki dunia kepada mereka. Tak susah bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah itu wasi'an, wa kana Allahu wasi'an, ay kathirul fadli wasi'ur rahmah. Allah itu sungguh banyak kurnianya dan sangat luas rahmat Allah Ta'ala, ya. Kemudian wasalat rahmatuhu wa ihsanuhu ila haitsu wasala ilaihi ilmu, ya. Rahmat dan ihsan Allah Ta'ala tu sampai, ya, kepada apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain Allah Ta'ala maha luas kurnia rahmatnya, Allah Ta'ala juga mempunyai sifat hakimah, ya, maha bijaksana, ya. Maka Allah Ta'ala yu'ti bihikmatin, Allah Ta'ala memberi kerana ada hikmahnya, wa yamna'u li hikmatin, dan Allah Ta'ala tidak memberi kerana hikmahnya. Sebab kenapa Allah Ta'ala sandingkan sifat Allah Ta'ala wasi'an dengan hakimah, maha luas limpah kurnia, dengan sifat Allah hakimah maha bijaksana? Ada hikmahnya Allah Ta'ala sandingkan kedua-duanya. Kerana apabila bersendiri dibuat wasi'an, wa kana Allah wasi'an, Allah itu maha luas limpah kurnianya, rezekinya, rahmatnya dan lain sebagainya. Kalau ini dibuat bersendiri, maka dibimbangi akan ada orang mengatakan, ini tak betul. Kenapa tak betul? Dia mengatakan, saya tak dapat. Allah kata maha luas rahmat dan limpah kurnianya, tapi saya tak dapat. Dia kata, saya hidup susah, saya hidup menghadapi pelbagai dugaan ujian. Sebab itu Allah Ta'ala sandingkan dengan sifat hakimah. Allah itu maha bijaksana. Jadi walaupun Allah Ta'ala maha luas rahmat dan limpah kurnianya, ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan secara meluas, ya, kepada semua orang. Tidak, ya. Tetap terikat dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bagi. Tetapi kalau tak sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan bagi. Maka Allah Ta'ala memberi kerana ada hikmahnya, dan Allah Ta'ala tidak memberi juga kerana ada hikmahnya. Baik, kita teruskan ayat 131. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan demi sesungguhnya kami telah perintahkan orang-orang yang diberi kitab dahulu daripada kamu, dan juga perintahkan kamu
iaitulah hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kamu kufur ingkar, maka ketahuilah sesungguhnya Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan ingatlah, Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Baik, pada ayat 131 ni Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang keumuman kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat sebelum ni tadi Allah mengatakan wa kana Allahu wasi'an hakima. Allah Ta'ala itu maha luas, limpah kurnia dan maha bijaksana. So pada ayat 131 ni Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita betapa luasnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah Ta'ala lah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Ta'ala lah pemilik seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Ta'ala lah penguasa seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Ta'ala lah pencipta seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. So kalau Allah Ta'ala pemilik, penguasa, pencipta seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, maka tak susah bagi Allah Ta'ala nak mencukupkan keperluan dua orang manusia yang bercerai. Tak susah bagi Allah. Orang yang mempunyai kekayaan juta-juta ringgit saja, dia rasa tak susah sekadar nak bagi orang makan minum. Kenapa? Wang dia banyak. Padahal dia tidak memiliki 1% daripada bumi ini pun. Allah Ta'ala pemilik, penguasa langit dan bumi, dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Sudah tentu tak susah bagi Allah Ta'ala hendak memberi kecukupan, pengganti kepada dua orang yang berpisah, sebagaimana disebutkan pada ayat 130 sebentar tadi. Cuma Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ni, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Kami telah wasiatkan, kami telah pesan, kami telah perintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu. Maksudnya golongan ahlul kitab, mereka yang mendapat kitab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala telah pun perintahkan kepada mereka, dan juga kepada kamu, maksudnya kepada kita. So perintah ini perintah yang am, perintah kepada orang-orang sebelum kita, kalangan ahlul kitab, dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga mendapatkan kitab daripada Allah. Apa perintah itu? Anittaqullah, supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Supaya bertakwa kepada Allah. Itu permintaan Allah. Bab rezeki kau tak payah risau. Allah Tuhanmu itu Tuhan yang maha kaya, maha luas limpah kurnia dan rahmatnya. Allah lah pemilik seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Apa yang Allah Ta'ala minta kepada kita ialah bertakwalah kepada Allah. Lakukanlah apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan tinggalkanlah apa-apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya tadi suami isteri berpisah, tak payah risau pasal rezeki, pasal kehidupan, pasal pasangan. Allah maha luas limpah kurnianya. Selagi mana engkau mahu bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan, maka mudah bagi Allah Ta'ala untuk selesaikan masalah kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk cukupkan keperluan kita.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah bagi dia makhraja, jalan keluar. Macam mana dia boleh selesaikan dia punya problem, macam mana dia boleh keluar daripada masalah itu. Bukan sekadar itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala bagi dia rezeki, ya, hatta dari jalan yang dia tak pernah fikir sebelum. Hari ini kita tak fikir macam mana kita boleh dapatkan rezeki itu nanti. Sebab tu hari ini kita risau. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan satu janji kepada sesiapa yang bertakwa. Mungkin hari ini kau tak tahu daripada mana nanti rezeki itu datang kepada engkau. Tetapi ketahuilah, kalau engkau bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan datangkan rezeki kepada engkau, bahkan daripada jalan, daripada sisi yang hari ini mungkin kau tak fikir, hari ini kau tak sangka bahawa daripada situlah nanti sumber rezeki Allah Ta'ala bagi kepada engkau. Ya, maka tidak perlu risau seandainya mesti berpisah suami isteri, terutama pasal rezeki, pasal keperluan hidup. Allah Ta'ala Tuhan kita Maha Kaya. Satu je Allah Ta'ala pinta, bertakwalah kepada Allah. Maka sesiapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada ayatnya, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan jika kamu kufur ingkar, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka ketahuilah sesungguhnya Allah jualah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, ya, jika kamu kufur kepada Allah, maksudnya tak mahu bertakwa. Ayat sebelum ni tadi Allah perintahkan untuk bertakwa. Maka pada ayat ini Allah ingin memberikan satu penegasan. Wa in takfuru, jika kamu memilih untuk kufur, memilih tidak mahu bertakwa kepada Allah, memilih untuk menentang Allah Ta'ala, tidak mahu taat kepada Allah sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, ya, maka penentangan kamu, kekufuran kamu, keingkaran kamu kepada Allah Ta'ala itu sama sekali tidak akan mengurangkan sedikit pun kekuasaan Allah Ta'ala, ya, tidak akan mendatangkan sedikit pun kemudaratan melainkan ke atas diri kamu sendiri. Tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaan Allah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, bukan kerana Allah Ta'ala berhajat dengan ketakwaan kita, bukan kerana Allah berhajat dengan amalan-amalan kita, bukan kerana Allah Ta'ala perlukan kepada zikir kita, amal-amal soleh kita. Wallahi tidak, Allah tak perlukan itu semua. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, wa in takfuru, jika kamu memilih kufur, tak mahu bertakwa, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka milik Allah jualah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak berkurang sedikit pun oleh kerana kau tak mahu sembahyang, tidak berkurang sedikit pun kekayaan dan kekuasaan Allah Ta'ala walaupun kau tak mahu taat kepada Allah Ta'ala. So oleh kerana itulah, laha ma kasaban wa alaiha maktasabat. Bila mana kita melakukan kebaikan, maka kitalah yang dapat manfaat daripada kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan, kitalah yang dapat kemudaratan daripada keburukan itu. Jadi banyak mana pun kita melakukan kebaikan, maka itu tidak akan menambah sedikit pun manfaat bagi Allah Ta'ala. Sebaliknya, sebanyak apapun dosa dan keburukan kita lakukan, tidak akan mengurangkan sedikit pun kekayaan, kekuasaan, kemahatinggian, kemahaagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setiap amal kebaikan dan keburukan yang kita buat, ya, untung rugi dia adalah untuk diri kita sendiri. Jika kita buat kebaikan, kita akan dapatkan kebaikan. Tapi jika kita melakukan keburukan, kita yang akan
ditimpa keburukan itu sendiri. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada hujung ayat ni, wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha ghaniyan. Ghaniyan dekat sini tidak berhajat kepada makhluk. Ghaniyan an khalqihi, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Allah tak perlukan makhluk ini. Jadi walaupun Allah perintahkan kita untuk bertakwa tadi, bukan kerana Allah Ta'ala perlukan makhluk ni, tak. Allah tak perlukan. Ya. Malah hakimah, Allah Ta'ala tu maha terpuji. Ya. Maha terpuji. Sehinggakan seandainya orang tidak menyembah Allah Ta'ala pun, ya, maka tidak akan mengurangkan sifat Allah Ta'ala yang terpuji. Tanpa kita puji Allah Ta'ala pun, Allah itu sudah sempurna pujian kepadanya. Ya, berbeza dengan kita manusia ni, bila mana tak dipuji orang, dia rasa dia jadi hina. Kenapa? Tak ada yang memuji dia. Ya. Sebab tu manusia ni bila mana dipuji, dia rasa melambung tinggi diri dia. Allah Ta'ala tanpa dipuji, Allah itu sudah hamida, maha terpuji. Terpuji pada zat Allah, terpuji pada sifat Allah, terpuji pada af'al Allah, perbuatan Allah Ta'ala. Sehingga kan Allah tidak berhajat kepada pujian-pujian kita. Kitalah yang berhajat kepada itu. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sembah sujud kita. Kitalah sesungguhnya yang berhajat kepada sembah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah Ta'ala itu maha kaya, maksudnya tidak berhajat kepada makhluk. Hamida, lagi Allah Ta'ala itu maha terpuji. Ya. Baik, kita teruskan ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan bagi Allah jualah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pengawal yang mentadbirkan dan menguasai segala-galanya. Pada ayat 132 ni, Allah Ta'ala mengulang lagi sekali bahawa seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ialah milik Allah, berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, oleh kerana itu Allah mengatakan wa kafa billahi wakila. Oleh kerana Allah pemilik, penguasa, pencipta seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, maka cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakil kita, wakil yang menguruskan amal-amal hambanya. Ya, kalau kita mewakilkan sesuatu, ya, tentu kerana kita tak mampu untuk melakukan, ya, kita tidak akan berwakil melainkan kita mampu untuk melakukan. So, kita perlukan wakil apabila kita tak mampu. Maka Allah Ta'ala ialah sebaik-baik wakil. Macam mana supaya dikatakan sebaik-baik wakil? Pertama, dia mengetahui tentang orang yang dia wakili. Ya, kita tidak akan menjadi wakil terbaik kalau kita tak tahu tentang orang yang kita wakili. Tetapi kalau kita tahu orang yang kita wakili ni siapa, apa kerja dia, apa yang mesti dia lakukan, barulah kita boleh wakili dia. Ya. Yang kedua, mestilah kuasa, mampu untuk melaksanakannya. Ya. Mungkin kita tahu tentang orang yang kita hendak wakilkan, apa peranan dia, apa yang mesti lakukan, tetapi kita tak ada kuasa, tak ada kemampuan untuk melakukan itu, maka kita juga tak mungkin boleh dikatakan menjadi wakil terbaik. So Allah Ta'ala dikatakan wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah Ta'ala sebagai wakil, kerana Allah Ta'ala maha mengetahui semua tentang kita hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala maha kuasa untuk melakukan itu semua kerana Allah punya sifat
maha kuasa. So oleh kerana itu, berwakillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kafa bihi hafizan li'amali ibadihi. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengawal bagi amal hamba-hambanya. Ya. Jadi kita satu sisi digalakkan kita untuk berwakil atau bertawakal kepada Allah Ta'ala. Di sisi lain, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengawal terhadap kita, yang sentiasa mengetahui apa-apa yang kita perbuat. Ya. Baik, kita teruskan ayat 133. Pada ayat 133 ni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in yasha' yudhhibakum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira. Yang bermaksud, jika Allah menghendaki, nescaya ia musnahkan kamu wahai umat manusia, dan ia datangkan gantinya dengan umat-umat yang lain, dan Allah adalah maha kuasa melakukan yang demikian. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Rabb yang maha berkuasa atas segala-galanya. Ya, sehinggakan pada ayat ni Allah mengatakan, ya, iyyasha' yudhhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Lau aradallahu, seandainya Allah Ta'ala berkehendak, la ahlakahum wa afnakum, Allah Ta'ala boleh binasakan kamu, Allah Ta'ala boleh hancurkan kamu. Ini terutama kepada mereka orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang tidak mahu bertakwa kepada Allah. Seandainya Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala boleh binasakan mereka semua. Wa ya'ti bihi akharin, dan kemudian Allah Ta'ala mendatangkan generasi pengganti mereka yang lebih baik. Wa kana Allahu ala dhalika qadira, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas yang demikian. Ya, tidak ada sedikit pun keraguan terhadap kuasa Allah Ta'ala, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk melakukan itu, ya, membinasakan satu kaum kemudian mendatangkan kaum yang lain yang lebih baik. Okay, kita teruskan ayat 134. Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Sesiapa yang mahukan balasan dunia sahaja, maka rugilah ia, kerana di sisi Allah disediakan pahala dunia dan akhirat. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, ya, man kana yuridu thawabad dunya, ay man kana yuridu bi'amalihi ajrad dunya, sesiapa yang menginginkan dengan amal-amal yang dia buat ganjaran dunia. Ya, ada orang ni dia beramal, dia nak ganjaran dunia sahaja. Kenapa sembahyang duha? Supaya kaya, dunia. Kenapa sembahyang tahajud? Supaya kaya, dunia. Kenapa baca Al-Waqi'ah? Supaya kaya, dunia. Kenapa baca selawat? Supaya ni, supaya itu, semua dunia. Maka sungguh ramai orang yang beramal hanya kerana ingin dunia. Maka kita tengok, kalau ada ustaz ataupun ustazah share amalan-amalan yang ganjaran dia di dunia, orang suka sangat tu, dan dipandang itu satu amalan yang special. Ya, misalkan ada orang share amalan supaya tak miskin, oh mesti semua orang suka. Kenapa? Dunia. Ya, amalan supaya disukai semua orang, mesti viral tu, orang suka tu. Kenapa? Dunia. Maka sampai ada orang mengatakan begini, setengah orang ni hatta di hadapan Baitullahil Haram sahaja, di hadapan Kaabah sahaja, dia yang dia minta masih lagi dunia, dunia, dunia dan dunia. Maka pada ayat ni Allah mengatakan,
Man kana yuridu bi'amalihi ajrad dunya, sesiapa yang menginginkan dengan amal-amalnya ganjaran dunia, fa indallahi ma huwa a'la wa asma wa huwa ajrud dunya wal akhirah. Di sisi Allah Ta'ala ada yang lebih tinggi, lebih bernilai, iaitulah ganjaran dunia dan akhirat. Yes. So oleh kerana itu, merugilah dia. Merugilah orang-orang yang hanya mengharapkan ganjaran duniawi. Kerana di sisi Allah Ta'ala ada thawabud dunya wal akhirah. Ada ganjaran dunia dan akhirat. Maka kalau kita beramal, niat mestilah kerana Allah Ta'ala. Nak cari redha Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala dah redha, Allah boleh bagi ganjaran di dunia dan Allah Ta'ala kuasa bagi ganjaran di akhirat. Ya? Tetapi yang jelas, ganjaran dunia ini seandainya pun Allah Ta'ala bagi, itu hanya sebahagian kecil daripada ganjaran amal kebaikan itu. Kerana hakikat dunia ialah darul amal, negeri kita untuk melakukan amal-amal ibadat. Manakala akhirat ialah darul jaza, negeri Allah Ta'ala memberi ganjaran amal-amal perbuatan kita. Baik, pada hujung ayat ni Allah mengatakan, wa kana Allahu sami'an basira, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa mendengar dan sentiasa melihat. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Maha mendengar li aqwalil ibad, untuk semua ucapan-ucapan hambanya, sama ada ucapan yang ada suara bahkan yang tak ada suara. Basir, dan Allah Ta'ala Maha melihat bi a'malihim, dengan semua amal-amal perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Baik, mungkin sekadar tu saja kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah Ta'ala kita sambung ayat-ayat seterusnya pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala yang kurang daripada saya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.